أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan dan mengurniakan kepada kita bermacam-macam nikmat-Nya, sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang memenuhi tuntutan syukur nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan saja mengekalkan nikmat yang sedia ada, tetapi ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Kuliah Masjid Abidin pada malam ini ingin meneruskan lagi huraian terhadap kalam hikmat Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin dijelaskan pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-202. Baik, kalam hikmat sebelumnya itu menerusi kalam hikmat yang ke-201, Syekh Ibn Atha telah menjelaskan tentang dua golongan manusia. Dua golongan manusia yang dapat menjelaskan, yang dapat menghuraikan ehwal-ehwal dan makam-makam kerohanian tasawuf. Jadi ada dua golongan ni yang dapat menghuraikan perkara itu. Pertama sekali, orang yang masih dalam perjalanan, namun dengan sebab kealiman dia, pembacaan dia dan sebagainya, dia dapat menjelaskan sebahagian daripada ehwal-ehwal dan makam-makam kerohanian. Golongan yang kedua iaitu orang yang sudah menempuh perjalanan itu dan telah sampai kepada destinasinya. Dan mereka ini menjelaskan, mentadbir, menghuraikan ehwal dan juga makam-makam kerohanian dalam tasawuf ni, tujuan untuk memberi pengajaran kepada orang lain. Dua-dua ni, kata Syekh Ibn Atha, kadang-kadang nampak ada kemiripan. Ada kata orang ramai tak dapat nak beza bahawa orang tu bahawa dia ni tahu tentang perkara tu dengan cara pembelajaran dia, pengajian dia dan sebagainya, atau dia tahu tentang perkara tu kerana dia sendiri menempuh perkara tu, menghayati perkara tu dan menyelami rahsia-rahsia dia tu. Jadi dua-dua ni, kata Syekh Ibn Atha, ada kata orang ramai ni tak dapat nak cam, tak nak beza. Tetapi bagi ahli basirah, orang yang tahu perjalanan selok belok tu, orang yang tahu liku-liku dan selok belok perjalanan tu, dapat beza. Dapat beza mana orang ni bahawa dia ni memang betul-betul berpengalaman dalam perkara tu, menempuh perjalanan tu, atau orang yang membicarakannya atas dasar ilmu yang dia tahu tentang perkara itu.
Tapi apa yang diberitahu tu baiklah, tidak salah. Cuma kehalusan, kedalaman dan perkara-perkara yang berkait lagi tu, itu ghalibnya tak dapat dihuraikan kecuali bagi orang yang tepuh perjalanan tu. Bandingan yang mudah yang kita boleh buat seperti yang saya jelaskan sebelum ini, iaitu orang yang kenal satu kampung tu dengan cara dia study peta-peta yang ada. Dia hafal nama-nama kampung, nama-nama daerah yang ada kawasan-kawasan tu. Yang kedua, orang yang tahu, orang yang jelajah kawasan tu. Dia pergi jelajah habis, masuk habis kampung-kampung, lorong-lorong, mana-mana pari ada, dia lalu belakang, jelajah habis, sekampung ataupun sekawasan habis dia orang. Jadi hak yang pertama tadi tu, mengetahui tentang kampung tu dengan cara kajian dia, pengajian dia, kajian dia, hafalan dia, ingatan dia. Adapun yang kedua tu, dia tahu tentang selok-belok kampung tu dengan pengalaman dia. Maka apa-apa yang dua orang ni beritahu, kadang-kadang banyak persamaan lah. Oh, ada kedai. Jadi orang hak tengok kok betul pun dia kabur, ada jalan. Ada jalan panjang beberapa kilometer. Hak ada pengalaman pun kabur gitu kok, ada jalan. Tapi lubang-lubang hak jalan tu, hak dalam peta ni tak ada. Lubang-lubang tak jalan tu. Jalan tak ke, berlubang ke, boleh lari laju ke tak boleh laju. Hak tengok peta tadi tu tidak tahu, tidak dapat menceritakan dengan baik. Sama juga rupa-rupa hak tumbuh tepi jalan tu, benda tak ada dalam peta. Jadi nak kabur, reka boleh. Tapi orang hak tahu kampung dia tu, dia sengih dia orang. Tapi orang hak jelajah tu, kerana benda tu nampak depan mata, tahu jalan ni boleh lari laju, tak boleh lari laju, jalan berlubang, jalan molek, jalan tak molek, ada seluk ke tak ada seluk ke, rupuk panjang ke tak rupuk panjang ke. Itu beza. Jadi itulah yang Syekh Ibn Athar nak beritahu. Maka nak membezakan antara dua ini, ghalibnya kebanyakan orangnya multabis ni sama-sama, dia nak cang molek. Tetapi ahlu basirah, orang yang ada pandangan mata hati dia ni, ia boleh cang. Baik, apa tujuan Syekh Ibn Athar beritahu tentang perkara ni? Kita nak tengok tujuan. Ini tidak diberitahu dalam kalam hikmat, tetapi orang yang memahami, menyelami ilmu tasawuf ni, kadang-kadang dia dapat tangkap lah tujuan-tujuan Syekh Ibn Athar kabur benda begini. Antaranya nak beritahu bahawa, antara tujuan Syekh Ibn Athar nak beritahu ni, supaya kalau kita nak tepuh perjalanan yang sama ni, kena cari hak yang lalu ikut pengalaman dia tu. Lalu kot tu, cari orang tu. Tapi nak tahu ke mana, kena carilah orang-orang yang kita nampak, kita rasa ada kearifan sikit. Tanyalah orang-orang yang agak alim sikit, orang yang agak arif sikit. Maka mereka ni akan beri pedoman, sebab yang kenal benda ni ahlu basirah, orang yang adalah paling tidak sinar qalbu dia tu ada sikit. Mereka ni kadang-kadang boleh cam, boleh cam sikit. Jadi bila kita tanya selidik kepada sejumlah mereka tu, insya-Allah petua mereka ni tak jauh beza, beri pedoman. Nak beza hak mana hak kita nak lalu ni, nak buat pedoman kita ni. Itu tujuan dia. Sebab kalau kita berpedoman kepada tengok peta tu saja, kita pun boleh tahu gitu juga. Tapi kalau kita pergi kampung tu, kadang-kadang kita sendiri pun boleh sesat. Boleh sesat. Sebab apa? Kita hafal lah, tahulah nama-nama tu, tapi bila duduk tempat tu sendiri, kita tak tahu punya. Kita duduk jalan mana kena molek. Atas jalan belaka. Dah nama jalan dia.
Tak ada nama yalang tu. Daftar dia lah, duduk atas yalang ataupun duduk dalam atas padang. Dah padang mana ni? Padang mana ni? Ataupun dalam rok mana ni? Jadi dalam peta kabur, rok kapur ni. Kita duduk dalam tak tahu kapur mana. Itu dia bandingan dia. Itu antara tujuannya. Syekh Ibn Atta beritahu tentang perkara ni. Bagi orang yang nak mempelajari secara khusus tasawuf, nak menempuh perjalanan ni, itu pedoman dia. Dia akan temui dua ragam. Satu ragam yang tahu tentang ilmu ni, sekalipun tidak tahu keseluruhan, tapi dia mengetahui sebahagiannya. Dan kalau dia bercakap pun, mengajar pun, nampak ada mirip, ada persamaan. Segolongan lagi orang yang tepuh sendiri. Jadi kalau sesiapa yang ada keinginan nak mempelajari, mendalami, kena cari jenis yang kedua tu. Jenis yang tepuh benda ni secara pengalaman dia. Itu antara tujuan Syekh Ibn Atta kabur kita. Baik, kalam hikmat Syekh Ibn Atta yang kedua atau dua. Kata Syekh Ibn Atta, la yanbaghi lisaliki an yu'abbira an waridatihi fa inna zalika mimma yukillu amalaha fi qalbihi wa yamna'uhu wujuda sidqi ma'a rabbih. Ini pedoman yang bermanfaat bukan saja untuk orang yang nak mempelajari dan cuba nak menghayati tasawuf, tetapi juga untuk orang ramai ni. Ini bermanfaat untuk semua orang ni. Sebab dia ni kesan dia lebih kurang dia. Baik, apa kata Syekh Ibn Atta? Tidak layak bagi seseorang salik yang baru merangkak dalam jihad melawan hawa nafsu. Yang ni orang yang baru nak mendekati, nak menempuh, nak menghayati ajaran-ajaran tasawuf ni, baru nak belajar, baru cuba-cuba nak fahami, baru nak mengamalkan sebahagian daripadanya. Itu dia. Orang yang baru nak melalui lorong tu. Sama ada dia belajar secara khusus atau belajar secara umum, termasuk semuanya. Baik. Tidak layak apa? Membuka atau menerangkan apa yang ia telah dapat daripada kurnia Tuhan. Yakni apa-apa perolehan yang dia dapat dalam usaha-usaha awal tu tidak patut dia duk cerita ke orang lain, dia khabar ke orang tu, khabar ke orang ni. Sebahagian daripada hasil yang dikurniakan Allah kepadanya, yang sedang masih dalam perjalanan atau baru-baru nak mengikuti. Sebab apa? Sebab yang demikian ini akan mengurangi pengaruhnya, akan mengurangi kesan apa yang sudah diperolehi itu tu, yang dia apa yang telah dia dapat tadi tu, yang mula terkesan pada hatinya tu, akan kurang atau akan hilang kesan dia. Kalau dicerita akibat dia, akan mengurangi pengaruhnya ke dalam hatinya, ke dalam hatinya sendiri, hati dia sendiri, dan merosok, yakni menghalangi sesungguhnya ni sikap benarnya, sesungguhnya ni sikap benarnya lah terhadap Tuhannya, benar dengan ikhlasnya terhadap Tuhannya. Tengok apa yang Syekh Ibn Atta nak khabar kita, bagi pedoman kita sini. Baik, dia berkait dengan orang yang baru atau peringkat-peringkat dalam usaha nak menghayati tasawuf. Kadang-kadang mereka ni Allah Ta'ala kurnia, sebahagian dari kurnianya, sebahagian daripada kurnia-kurnia Allah dia dapat. Sebab kurnia Allah Ta'ala ni tak menentu. Dia jangan buat ukuran dengan menega. Jangan buat ukuran menega, banyak modal banyak untung, sikit modal sikit untung. Jangan pakai gitu. Dalam bab ni lain kan, sipir dia lain, adalah persamaannya tapi ada kelainan dia. Natijah kurnia Allah Ta'ala tu seperti yang sudah dijelaskan pada kalam-kalam hikmat yang sebelum ni, iaitu yang dinamakan warid ataupun waridat. Natijah hasil dia.
Jadi orang-orang yang ada keinginan ni, ada kemahuan untuk mempelajari dan menghayati tasawuf dan cuba menghayati sedikit demi sedikit ni, kadang-kadang baru, walaupun dia ni baru lagi, walaupun dia ni permulaan lagi, kadang-kadang dikurniakan Allah, sudah mendapat kurniaan Allah. Kadang-kadang dia tak pergi belajar lagi untuk guru, baru pergi jumpa, baru dengar, tapi sudah mendapat sebahagian daripada kurnia dia. Ataupun dia baru pergi mengaji di masjid nak dengar ilmu ni, kadang-kadang tak ada benda lagi yang dia buat secara yang lebih istiqamah, tapi sudah mendapat sebahagian dari kurnia Allah kepadanya. Kadang-kadang jadi hak ni lah, kalau dia cerita ke orang, maka perkara tu akan jadi kurang atau akan jadi tahu. Baik, contoh macam mana? Kadang-kadang sesetengah orang tu baru dia ada minat, dia ada hasrat, ada keinginan untuk mempelajari menghayati tasawuf. Kadang-kadang dia pergi dengar, belajar, orang mengajar, pergi ngaji, pergi nadah, pergi dengar. Tiba-tiba dia rasa kemanisan ibadah. Rasa manis, rasa sedap, lazat. Sedap ibadahnya. Yang selama ni dia tak rasa gitu. Dia rasa manis ibadat. Kadang-kadang timbul kerajinan, kerenganan untuk buat ibadah. Kadang-kadang baru dia pergi jumpa orang soleh, guru yang arif, pergi jumpa, baru dengar, baru tanya khabar, dapat nasihat. Tiba-tiba dengan sekadar tu pun sudah sebahagian kadang-kadang telah dikurniakan Allah. Terasa halawah kemanisannya. Kadang-kadang timbul khusyuk dalam kalbunya. Itu sebahagian daripada waridatnya tu, sebahagian daripada hasilnya tu, baru-baru. Tapi kalau dia gata mulu, Syekh nak tahu pedomang. Pedomang ni sebenarnya orang yang belajar secara khusus pun patut tahu. Orang yang belajar secara umum pun kadang-kadang mengalami pengalaman yang sama. Maksudnya orang yang berguru secara khusus dalam tasawuf, jika belajar guru yang arif, ataupun orang yang mengaji secara umum tasawuf ni dan cuba menghayati sekadar yang dia mampu, itu pun berlaku juga kadang-kadang. Jadi dia duk cerita ke orang, kadang-kadang dia cerita ni ada niat yang baik kadang-kadang, tapi tanpa dia sedar, dia ada hal-hal yang kurang baik. Mungkin dia cerita tu dengan tujuan, setengah tu menceritakan tujuan untuk memberi galaukan kepada orang. Marilah kita belajar sekali. Marilah. Dia ceritalah, aku gini-gini. Aku tu tak tahu tu. Aku gini-gini. Kalau dia cerita orang tak apa. Dia boleh cerita tentang diri dia, tapi jangan pakai nama dia. Ada seorang tu padahal dia. Tu tak apa. Jangan cerita atas diri. Oh, aku ni gini-gini. Aku gini-gini. Kena selalu dah ni. Masuk lalu senarai ni. Masuk senarai ni. Dia cerita begini-begini. Jadi menurut kaedah tasawuf, bila dia mula menceritakan pengalaman-pengalaman dia sedang alami tu, dengan sendirinya pengalaman tu akan jadi tahu. Akan jadi kurang, bahkan kadang-kadang akan hilang. Jadi maka Syekh Ibn Athaq nak mengajarkan kita, apa-apa yang kita alami dalam proses menghayati tasawuf ni, sama ada kita berguru secara khusus atau kita berguru secara umum, bagi yang dikurniakan Allah ni, dia simpan. Kalau dia nak dapat penafsiran pun, dia tanya orang-orang yang layak saja. Maksudnya orang alim ulama, guru-guru, kerana nak dapat kepastian, nak dapat penyelesaian, tu tak apa. Tapi kalau dia cerita secara terbuka kepada orang, mungkin kadang-kadang dia tak perasan niat dia tadilah niat dia baik, kerana nak beri galakan kepada orang. Tapi dalam pedoman tasawuf tak berapa baik. Dari aspek mana benda tu tak baik? Dari pedoman tasawuf. Dari segi niat tadi baik. Kita tengok kawan kita nak ajak dia ni, semangat kita nak ajak dia mari sekali, dia marilah. Aku ni gini-gini. Cerita tujuan apa? Kita nak suruh orang supaya mengaji juga, belajar juga dan sebagainya. Tapi tasawuf kata itu tak berapa bagus. Hak tak bagusnya dari segi mana? Aspek mana yang tak bagusnya? Pertama sekali, kadang-kadang kalbu kita ni tak kuat molek lagi.
Kadang-kadang bila kita cerita tu, dia membuka ruang kepada ujub, takabur dan sum'ah. Mungkin hasrat awalnya kita tak ada niat tu, tapi tanah kita ni dak kemah molek, dak kuat molek. Pokok tu akar baru nak berakar. Kita pergi buka kandang nak setarang. Yang mari menatang lain, yang ligang mampu pokok tu. Mari menatang mampu pokok tu, yang ligang dia. Tapi kalau pokok besar dah, tak apa, pokok kemah molek, mari buka kandang, masuk nun dia, tak ada masalah. Insya-Allah terjaga. Itu maksudnya. Jadi kerana tanah kita ni, kalbu kita ni tak teguh molek, benih baru nak benih molek, baru nak berakar. Jadi kita buka pintu, buka kandang. Bandingannya macam tu. Jadi bila sekalipun niat kita buka pintu tu, ataupun kita cerita tu niat yang baik tadilah, tapi dari aspek tasawuf melihat ada sudut-sudut yang tak baik dia tu. Dia membuka ruang kepada kalbu kita ni dihinggapi penyakit ujub, kemudian timbul takabur, timbul sum'ah. Mari. Sebab apa tadilah? Kerana kalbu kita belum cukup kuat untuk kita buka ruang tu. Yang kedua, sebab yang kedua, aspek buruknya, apa-apa yang dikurniakan itu tarafnya rahsia. Apa-apa yang dikurniakan itu tarafnya rahsia. Tarafnya taraf rahsia. Rahsia ni dengar, bila sebut rahsia, maka kita tak bolehlah nak cerita mudah-mudah ke orang. Orang tak panggil rahsia, temu orang ni khabar, temu orang ni khabar, sekapung tahu. Dia rahsia buat madam dia gitu. Menyangka bukan orang ni rahsia, jumpa orang ni menyangka apa ni rahsia, akhir sekali sekapung tahu belaka. Dia rahsia buat madam dia gitu. Bukan rahsia gitu. Jadi rahsia ni disimpang kecuali tempat pada orang yang patut untuk dia cerita dengan tujuan-tujuan yang diajar dalam kaedah tasawuf, guru-guru dia, ataupun orang yang dia rasa dapat memberi pedoman dalam keadaan dia tak berapa nampak, tak berapa faham, tak berapa jelas. Maka itu tak apa. Baik. Bila sebut rahsia ni, sir ni, asrar, rahsia dan tasawuf ni luas, banyak. Bila sebut dalam tasawuf ni rahsia ni, makna konsep asrar ni, rahsia ni dalam tasawuf tu dia sangat luas, mencakupi perkara yang luas dan dalam. Itu konsep rahsia dan tasawuf. Cuma tadi tu sebahagian. Apa-apa yang Allah Ta'ala kurniakan yang berupa waridat tadilah, rasa mula timbul keringanan buat ibadah, suka, asyik, lalik yang selama ni kita tak dapat, tinggi motivasinya, mudah diberi khusyuk, diberi faham. Kadang-kadang mari kefahaman tu, padahal kita bukanlah orang alim, orang tarah alim mengaji, tapi nampak butiran-butiran ilmu tu, faham molek, jadi molek, nampak kata orang kita panggil nampak benda tu, ceroh kata orang, bahasa kita ceroh, nampak. Kena-kena molek. Orang yang mengajar tu, dia tak pun nak faham molek, hak dengar ni lebih faham lagi kena molek. Kadang-kadang dia baca Al-Quran, baca tafsir, baca hadis, huraian dia, hak dengar ni kena kemudian lebih dalam kefahaman ni daripada hak baca tu lagi. Berlaku. Saya sebut ni sebab ada hadis Nabi khabar, rubbaha min fikhin ila man huwa afqahu minhu. Kadang-kadang seseorang tu dia bawa satu ilmu, dia bawa ilmu tu kepada orang yang lebih faqih daripada dia sendiri. Hadis kalau Al-Quran, ayat tu dia je tak tambah dah. Ayat Quran tak tambah dah, ke ayat tu lah, dia akan tambah dah. Hadis tu lah. Tapi fikhu tu, kehalusan faham tu, kedalaman faham tu, kadang-kadang dia baca Al-Quran, dia mengajar Al-Quran, dia mengajar hadis, orang yang dengar tu dari segi kehalusan faham dan kedalaman lebih dia daripada kita yang menerangkan ini. Boleh berlaku macam tu. Itu antara perkara yang jadi bila kita cerita
benda tu tidak jadi rahsia lagi. Bila tak jadi rahsia, kita tahulah macam kita khabar kat orang, aku khabar kamu ni, mu jaga molek, mu jangan pecah rahsia. Tiba-tiba kita tahu, duk cerita kau tu, duk cerita kau ni. Lain kali kita nak cerita tak pergi ke dia. Dari pakarmu ni. Dari pakarmu ni. Maka demikian juga ilmu tasawuf ni. Allah Ta'ala ni bila dia beri benda tu yang tarahnya rahsia menurut faham ulama tasawuf, tiba-tiba kita tak jaga. Lepas tu tidak dipertanggungjawab lagi. Tak beri dah. Kadang-kadang hak ada tarik balik. Hak ada dia tarik balik. Dah lagi hak baru, dia tak beri lagi. Kerana tidak ada amanah. Maka dalam tasawuf dia ada konsep usul. Maka termasuklah rahsia-rahsia tasawuf ni banyaklah. Termasuk rahsia-rahsia tasawuf ni banyak. Maka antara rahsianya kasyaf. Saya nak cerita bab kasyaf ni, ada isu akhir-akhir ni ada orang bakit bab kasyaf ni lah, dan dikaitkan dengan penerimaan sesuatu hadis tu. Jadi seolah-olahnya ahli tasawuf ni guna kasyaf untuk menentukan hadis ni sahih tak sahih, boleh pakai ke tak boleh pakai. Baik, saya nak jelas sikit je untuk kefahaman umum sajalah. Pertama sekali, kita kena terima adanya fenomena kasyaf ni. Kena terima bahawa kasyaf ni, inkisyaful hijab ni, terbuka hijab, memang ada dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Golongan yang tolak benda ni, yang menafikan benda ni, itu adalah pemikiran Mu'tazilah. Kena ingat, dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentang kasyaf ni merupakan satu usul yang mereka terima. Mereka terima kerana ada dalil Al-Quran, ada dalil hadis. Mereka memperakukannya, adanya kasyaf ni. Allah Ta'ala buka hijab sehingga apa yang orang lain tak nampak, ia nampak. Apa yang orang lain tak dengar, ia dengar. Apa yang orang tak tahu, ia tahu. Dan kasyaf ni pun dia luah lah dari segi dari segi kejadiannya tu. Cuma nak kabarnya, Allah Ta'ala buka hijab sehingga dapatlah dia dapat apa yang orang lain tak dapat. Tu kasyafnya. Satu, kena faham tu. Jadi yang kedua, dia ni kasyaf ni adalah merupakan sebahagian daripada karamah. Kena ingat, kasyaf ni sebahagian daripada karamah. Apa ti karamah? Perkara aneh, memang aneh, pelik, luar biasa, dikurniakan Allah kepada awliya. Berarti mereka ni adalah kelompok orang soleh, orang bertakwa, ahli takwa, orang soleh, ahli ma'rifah, golongan awliya, atau namalah apa nama, muttaqin ke, sadiqin ke, awliya ke, nama-nama dalam Quran tu, ataupun sebut ulul albab ke, namalah apa-apa. Jadi yang penting mereka ni orang yang dekat hubungan mereka dengan Allah, orang yang bersih dan jernih kalbu mereka ni. Jadi keramat ni bahawa dia adalah karamah, satu kurniaan Allah kepada hamba-hambanya yang soleh dari kalangan awliya. Tiga perkara yang kita kena faham dulu. Kasyaf mana sekalipun, kena faham petua ni supaya kita tahu. Bila kita tak faham petua-petua ni, kadang-kadang kita cakap jadi mombor sikit, jadi baharan-baharan sikit. Yang ketiga, bahawa kasyaf ni dia bukanlah satu sumber yang independen, sumber yang tersendiri. Dia tidak. Dia bukan sumber yang tersendiri. Maksudnya, sumber ilmu dalam syarak ni tak lagi daripada Al-Quran dan hadis. Kasyaf ni adalah sokongan. Kalau kita nak guna perkataan yang dipakai di dalam nas, mubasyirat taraf dia. Maksudnya dia bukan satu sumber tersendiri. Maksudnya apa-apa yang datang dari kasyaf, memang boleh pakai seperti kita terima Quran hadis. Bukan seperti itu.
Dia ada pengukuh je, pengukuh, penguat, penghurai, pendetail, penafsir, penjelas kepada syarak yang sedia ada, Al-Quran dan hadis. Sebab tu Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili, antara ungkapan dia nak beritahu tentang pedomang-pedomang tentang kasyaf ni, idza arada kashfuka sahih al-kitab wa sunnah fatruh al-kashfa. Sekiranya kasyafmu itu, jadi Abdul Hasan Syazili dia tak tolak kasyaf, cuma dia nak cerita tentang kalau ada orang dapat kasyaf ni, apabila sekiranya kasyaf yang kamu dapat tu melawang dengan pedoman Al-Quran dan Sunnah, maka tuhuk kasyaf tu, buang, jangan pakai dia. Itu maksudnya bahawa kasyaf ni dalam disiplin ilmu tasawuf ni, dia bukan sumber independen, bukan sumber yang mustaqil, atau bukan sumber yang tersendiri seperti Al-Quran dan Hadis, bukan. Dia adalah sesuatu yang pendukung, penguat. Maka sebab tu aturan dia kena tengok mana-mana yang dapat kasyaf, kena tengok dia selarah atau tidak selarah dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Nak pakai kasyaf ni kena tengok sejauh mana dia selari dengan Al-Quran dan hadis. Itu dia pedomang. Jadi tarafnya itu adalah taraf penguat. Maka bila kita dengar ada di kalangan ahli tasawuf yang menerima sesuatu hadis itu sebagai sahih dan sahih, kita kena tahu kedudukan dia itu. Bukan dijadikan kasyaf itu sebagai penentu. Dia menjadi kasyaf kepada penguat. Hadis itu mungkin ulama ikhtilaf. Ada yang kata sahih, dia kata dok. Ada yang terima, ada yang nafi. Tagilah, ada yang kata dhaif lah ni. Maka sebahagian ulama tasawuf tu dikurniakan Allah mukasyafah tu pada mereka ni, maka dapatlah mereka mengecam hadis tadi yang diikhtilafkan ulama tadi tu. Itu kedudukannya. Bukanlah satu hadis tak tahu asal usul, pakar kasyaf, tahu ini sahih tak sahih. Bukan seperti itu. Dia hanya penguat saja. Hadis itu sudah sedia maklum, cuma ada khilaf. Orang ni kata terima, orang dok ni kata sahih, dok sahih, dhaif dan sebagainya. Maka di kalangan dalam keadaan ikhtilaf kita tadi tu, berdasarkan ilmunya tu, maka ulama tasawuf ni dia pilih hak ni, dia pilih hak tu. Sebab apa dia pilih? Sebahagiannya kerana menurut kasyaf yang dia dapat. Tapi bukanlah dia pegang atas kasyaf dia semata-mata. Asasnya tu sudah ada. Asas ilmunya tu ulama sudah bahas tentang sumber hadis ni. Cuma mereka ikhtilaf tadi tu dari segi kuat tak kuat, lemah tak lemah, sahih tak sahih dan sebagainya. Ikhtilaf tu berlaku. Tu asas dia. Tapi ulama tasawuf terima hadis yang diikhtilafkan tadi tu kerana dia anggap sebagai pengukuh dalil. Antaranya mereka gunakan kaedah kasyaf tu. Mereka terima hak ni mereka terima hak ni yang sudah diikhtilafkan tadi tu menurut mereka ni atas jalan kasyaf yang Allah Ta'ala kurnia kepada mereka tu. Tu kita kena faham. Jadi bila saya dengar, bila timbul isu ni, saya nampak perkara ni sudah dibaca secara yang agak kabur, sehingga dia anggap ahli tasawuf ni guna kaedah kasyaf untuk menentukan hadis itu betul salah. Itu bukan pattern tu. Ahli tasawuf ni hanya menggunakan kasyaf untuk mengesahkan, menguatkan apa yang sudah pun dibahaskan dalam ilmu. Cuma ulama tadilah ada yang ikhtilafnya, ada yang begitu begini. Maka dia pilih hak ni. Maka antara kaedah yang mereka pakai, yang mereka terima adalah dengan jalan kasyaf yang mereka dapat. Maksudnya dia bukan sumber yang tersendiri. Berarti jangan fahamlah ulama tasawuf ni guna satu kaedah baru untuk mensahihkan hadis. Bukan macam tu. Sebab tu kita kena faham, dan tasawuf ni dia ada ilmu dia. Perkara ni apa status dia, kedudukan dia. Barulah kita tengok maksud dia tu. Jadi kalau kita anggap ahli tasawuf ni guna kasyaf untuk mensahihkan hadis, memang salah lah cara tu. Itu pun dengan disiplin mutasawuf itu pun sudah tidak bertepatan. Macam saya kata tadi, Abdul Hasan Syazili berkata
sekiranya kasyahmu tu bercangguh Quran hadis, buang kasyahmu, jangan pakai. Jangan pakai kasyahmu tu. Jadi sekiranya bercangguh dengan Quran dan hadis. Tapi hak tadi tu macam mana? Isu ikhtilaf. Oh ni kata kuat, oh ni kata sahih, ni kata dhaif dan sebagainya. Sebagainya tasawuf mungkin Allah Taala beri dia bukan siapa? Ni sahih. Pada dia. Bukan hak kosong, zero, sahih. Oh ni tak pakai. Bukan macam tu. Kita kena faham kedudukannya tu. Bagaimana kasyah tu terpakai ataupun diterima. Kasyah tu fenomena yang diterima dalam tasawuf. Tapi bagaimana penerapan dia tu, kita kena tahu pedoman yang diberi dan dipakai oleh ulama tasawuf. Jadi oleh kerana sudah sampainya isyarat ni, kita berhenti setakat ini dulu dan insya-Allah akan bersambung huraian kalam hikmah ini pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.